Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku-abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah Alright, hari ni kita special bang. Kali ni kita layan akustik pula. Okey, yang ni akustik Gill. Okey, di post dari Sabah. Okey, so far kita ni memang steady lah bang Saya tak pernah lagi pegang gitar ni. Tapi dia punya kualiti dia sangat bagus dan sangat-sangat bagus. Dan nak kata sangat tu tidak lah, tapi okey lah kalau untuk kita nak main basking, nak layan-layan, main sorang-sorang dia punya tone dia sedap kan. Dia punya tone yang keluar dekat sound hole ni sedap kan. Okay, so dekat sini dia ada stiker kat dalam ni. Dia tulis sini Design of California. Saya pun tak berapa nak research lah pasal gitar ni, tapi itulah yang dia tulis kat dalam ni. Model Gill model D240E. Sorry lah mata dah rabun. Design in California. Okay, gitar ni dia ada stiker QC dekat sini. Maknanya QC dah check lah gitar ni. Dia ada stiker QC, maknanya dia dah melepasi pemeriksaan daripada QC yang buat gitar ni. Okey, tapi walau macam mana pun ada problem lah gitar ni. Ada problem sikit lah Jadi gitar ni masa baru sampai, open string je dah buzzing. Saya petik open string kan, dia buzzing. Tapi ni dah hilang lah kan? Jadi lepas saya cek tu, so ada beberapa note yang buzzing lah dekat area sini. Dia dah buzzing tu kan, lepas saya check tu tali dia agak tinggi 2.5 mm kan, tapi saya dapat turunkan sikit je kepada 2 mm. Nanti saya cerita kenapa sebab dia. Jadi lepas saya postmortem, lepas saya check semua kan, saya dapati dia punya nut slot ni, ini dia memang dah sedia ada, dia pasang dengan bone nut, dan yang ni pun bone saddle. So yang bone saddle ni dia agak tinggi sikit. Saya dah gosok dia bagi rendah mengikut kiraan matematik lah kan. Dia ada kiraan dia, bukan kita main gosok je. Okay, lepas tu yang ini nut slot dia rendah kan. Jadi bila kita petik tu, sebab tu dia buzzing bang. Dia buzzing dekat sini kan. Tapi yang ni saya dah tinggi kan. Okay, so cara nak mengatasi masalah ni, saya gunakan kaedah baking soda dengan super glue. Dekat sini, dekat slot tu kita kasarkan dia, lepas tu kita bubuh baking soda tu kan. Baking soda tu dan kita bubuh super glue. Jadi dia akan berlaku tindak balas kimia, yang mana dia akan berbentuk satu lapisan akrilik yang keras. Dia jadi macam plastik gitu kan. Lepas tu kita shape balik, kita gosok balik kan. Kita gosok balik dalam tu, buat slot yang baru. Tapi jangan ikut level yang sama, kena tinggi sikit. Biasanya kan orang letak kotak rokok, letak kertas lah dekat bawah tu kan. Jangan, tu tak guna tu. Gunakan kaedah yang saya cakap tadi tu, gunakan baking soda dengan super glue, lepas tu buat slot. And kalau tak ada tools, boleh buat slot pakai tali gitar. Nut tu letak dekat ragum kan, so supaya dia rigid, dia tak bergerak. So kita gosok dengan tali gitar kan. Kita buat line tu dengan tali gitar. So dia tak buzzing kan. So level dia dah jadi tinggi. Tapi saya tak galakkan lah untuk buat benda ni, sebab eloknya tukar nut yang baru. Sebab tu banyak gitar akustik yang dihantar ke sini, saya prefer buat nut yang baru. Sebab biasanya nut yang factory buat ni kadang-kadang dia tak synchronize dengan fretboard kan. Tu yang problem dia tu.
Dan masalah yang satu lagi, uneven frets. Tapi untuk yang gitar ni tak ada banyak sangat, tapi sekali jumpa tu dia obvious. Dekat area sini dia obvious. Jadi saya dah buat fret leveling, fret crowning dan sebagainya. Dan dia punya fretboard dia saya dah buat treatment lah. Saya letak minyak khas untuk fretboard ni, minyak kayu jati, kan? Minyak tu khas untuk kayu jati, kan? Yang mana bila dia kena dekat kayu tu, dia tak ada organisma berat yang menyebabkan kayu tu jadi lembab. Dia minyak tu dia meruap, kan? Dan meninggalkan colour yang cantik, kan? Sebab kita tak nak kayu tu lembab, kan? Sebab kayu ni eloknya dia kering, baru dia jadi konduktor bunyi yang baik, macam contoh kalau kita ambil kayu, kan? Kalau kita ambil sebatang kayu macam ni, kan? So kayu yang lembab, kan? Bila kita panaskan tu, kita nak bakar dia tu, dia tak terbakar. Dia akan perlahan-perlahan dia punya lembab tu hilang, kan? Tapi kayu tu tak terbakar. Sebab apa? Dia punya haba tu lambat nak jalan. Haba tu lah konduktor bunyi. Dan ada konduktor bunyi tu, kalau kering kayu tu, maka konduktor tu bagus lah, kan? Tapi kalau kayu tu lembab, dia ada halangan dekat situ, dan dia tak berapa nak ringing sangat dia punya kayu tu, kan? Apa yang kita pasang dekat gitar ni dia ringing, bang. Dia ringing. Okey, lagi satu gitar ni, bang. Okey, masalah dia, kalau saya ambil pembaris, dia punya alignment neck angle ni dia tak synchronize dengan bridge. Itu yang problem dia tu, kan? Bila saya ambil pembaris, kan, dia langgar, kan? Dia langgar dekat bridge ni. Sepatutnya dia tak langgar. Sepatutnya bila kita letak pembaris tu, dia ni bridge, kan, kita letak pembaris tu dia straight je. Dia straight je. Tapi ni tak, dia menjunam, kan? Dia langgar. Bila dia langgar tu, saya tak boleh nak turunkan lagi saddle. Sebab saddle ni dia dah berada dalam paras yang paling maksimum rendah, kan? Jadi dia masih tinggi, kan? So the solution is bridge ni dan nut slot ni kita kena rendahkan lagi, kan? Ini bermaksud bridge ni kita kena route dekat atas dia, turunkan dia, dan kita nak turunkan string pin ni punya level, kan? Supaya apa? Supaya dia punya break point daripada pin ke saddle tu, kan? Dia tak menjejaskan break point antara pin ke saddle tu. Kalau tak faham, buat faham lah. Sebab apa? Bila ni string pin, okay, so tali macam ni, so bridge macam ni, saddle macam ni, kan? Jadi bila kita overload, nanti string tu dia jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Dia patutnya macam ni, baru break point dia cantik. Tapi kalau kita main rendahkan je, kan, nanti break point dia jadi macam ni. Itu yang bila kita main tu bunyi dia tak sedap, dia punya denting tu tak best, kan? Tune selalu lari. Kita tak naklah benda tu berlaku. Jadi the best way is kita rendahkan route dia punya atas ni, rendahkan supaya pembaris tadi tu boleh sama, kan? Boleh sama, dia tak langgar dekat bridge tu. Dan depth untuk nut slot ni, saddle slot ni kita dalamkan dia lagi sikit. Jadi bila kita dah route dia punya bridge ni, dia punya surface itu kita rendahkan level dia, dan kita deepenkan dia punya nut slot tu, jadi dia punya break point dia tu tak dijejaskan. Dia jadi macam tu. Saddle dah tak payah kita nak rendahkan lagi, kita just rendahkan level dia saja. Jadi sebab itulah, kan, saya tak dapat nak rendahkan string action. Target saya 1.5 hingga 1.7, tapi tak dapat ke level tu. Sebab apa? Sebab tersangkut dekat sini. Saya dapat turunkan sikit je, daripada 2.5mm factory setup tu kepada 2mm, dapat 0.5 je, kan? Sepatutnya dia boleh turun lagi kalau dia punya level neck angle tu synchronize dengan bridge. Tapi masalahnya dia tak synchronize, dia ada differ level 0.5mm. Jadi terpaksalah saya ikut apa yang sesuai untuk gitar ni. Segala-galanya bergantung pada budget owner lah. So saya ikut budget owner, apa yang kita dah deal, dan so saya buatlah ikut yang mana saya mampu dan yang boleh untuk gitar ni. So alhamdulillah, as long gitar ni dah tak buzzing, kan, dah boleh main, so okey lah, kan. Tali ni dia pakai gauge besar, bang, 1152 Eliza. Okey, ni ada satu perkara lah yang saya nak bangkitkan tentang gitar akustik, kan. So gitar akustik ni
bila kita pakai gauge yang besar, kita kena make sure dia synchronize dengan kita punya kekuatan jari. Macam contoh, kalau saya tekan macam ni, ni saya tekan kuat. Kalau saya tekan macam ni, ada dengar bunyi buzzing sikit. Macam ni kan, dia ada dengar bunyi buzzing, kena besi sikit kan. Sebab apa? Bukan sebab setup tu, tapi disebabkan jari kita tekan string tu tak kuat. So boleh test kat kita masing-masing. Tali besar ni kan, nak tahu kita punya jari tu synchronize ke tak dengan gauge tali tu. Okay, so kita tekan macam ni kan? Tekan sekuat yang boleh kan? Tekan sekuat yang boleh. Kalau dia tak buzzing, okey lah. Tapi kalau buzzing, cuba tekan dua tangan, mesti dia tak buzzing. Macam ada setengah customer yang datang hantar gitar akustik kan. So bila dia main tu, macam contoh macam ni, macam ni kan, bang buzzing abang, dia kata. Dia pegang full chord macam ni, ni buzzing kan. Bang kenapa buzzing bang macam tu? Okey, sekarang ni kita tengok kat sini note ni, buzzing kan. Okay, tapi bila kita tekan macam ni, buzzing tak? Kalau macam ni, buzzing kan. Tapi kalau satu, the problem is jari orang tu, jari player tu, dia tak synchronize. Dia tak sesuai dengan gauge gitar tu. Bukan disebabkan masalah setup, bukan disebabkan masalah uneven frets, dia dah dibuat leveling tu, tapi masalah jari dia tak sesuai kan? Kalau saya tekan kuat-kuat kan, macam ni dengan buzzing kan, buzzing kan. Tapi kalau saya tekan, dia tak buzzing kan. Jadi itulah dia, banyak orang confuse kan, kenapa ni dah setup ni tapi kenapa masih buzzing kan. Disebabkan itulah yang saya cakap tadi tu. Macam tadi dia buzzing sebab apa, yang saya main tadi dia buzzing sebab apa, sebab tali ni saiz 11.52. Memang untuk saya memang terlalu besar sangat. Saya kena tekan kuat kan. Jadi bila saya buat macam ni, dengar tak ada buzzing kan. Ni buzzing kan, sebab jari saya tak boleh nak tekan kuat lagi dah. Dah maksimum kuat tapi dia masih ada buzzing. Tapi kalau saya tekan macam ni, dia tak buzzing lah. Itulah dia. Jadi pada sahabat-sahabat kan, make sure kita kenal pasti kita punya saiz tali yang sesuai untuk jari kita. Macam saya dah tahulah berapa yang sesuai, iaitu 1047 yang paling light sekali kan. Kalau kita tekan satu jari dia buzzing kan, cuba tekan dua tangan, buzzing ke tak? Kebanyakannya tak buzzing lah kan. Sebab apa? Sebab tensioning tali tu dia tekan kat fret tu kuat kan? Kita tekan dua tangan ni kan? Jadi bila kita tekan dua tangan ni, dia punya kekuatan untuk kita tekan tali tu berdenting dengan cantik. So dia tak buzzing. So adalah beberapa customer dia kata buzzing bang dan sebagainya kan. Bukan sebab apa, sebab benda ni lah kan, jari dia tak sesuai dengan gauge tali tu. Macam ni saiz 52 saya rasa macam keras lah kan. Okay, so
So kepada owner lah kepada owner kita ni, kalau tengok video ni, so harap maklum dengan masalah dan problematik yang berlaku pada kita ni. Jadi apa yang saya buat ni adalah yang sesuai untuk kita ni. Kalau kita nak tali tu rendah lagi kan, so macam saya cakap tadi, bridge ni kena route rendah sikit. Kena route rendah sikit. Lepas tu dia punya nut slot dan dia punya string pin ni pun kena deepen lagi supaya break point tu tak dijejaskan, dia tak terjejas. Jadi bila kita rendahkan dia punya bridge tu kan, bridge kayu ni, saddle tu kita tak payah nak gosok lagi dah, sebab ini dah maksimum. Ini dah maksimum. Jadi kita bila kita letak je nanti, so dia okey lah, dapatlah 1.5mm ataupun 1.75mm, baru boleh dapat rasa rendah tu kan. Tapi for the time being, untuk case gitar ni saya buat ikut yang mana boleh untuk gitar ni, untuk mengelakkan daripada dia buzzing. Okeylah, saya berhenti dulu sampai takat ni untuk episod kali ni. Terima kasih kepada owner sebab mempercayai khidmat Majestic Guitar Works, dan hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.